Sisa industri yang dikategori sebagai sisa terjadual perlu dirawat sebelum dilupuskan di destinasi akhirnya, iaitu di tapak pelupusan vertikal. Ikuti kupasannya bersama saya Vanessa Mering dalam Solusi Lestari. Populasi masyarakat dunia kini semakin meningkat secara eksponen berikutan peningkatan taraf hidup, kemudahan kesihatan, keperluan harian serta prasarana kehidupan yang semakin selesa. Bagi sesebuah negara yang membangun, pola peningkatan populasi penduduk kini memerlukan penyediaan tenaga kerja dalam bidang industri, pendidikan, perubatan, pentadbiran dan sebagainya. Oleh itu, semakin bertambah penduduk dunia, maka kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan dan sumber semula jadi turut meningkat secara mendadak. Namun, pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan ketidakseimbangan ekosistem. Penebangan hutan tidak terkawal, pelepasan asap berbahaya dari kilang dan kenderaan bermotor, pembakaran terbuka, pembuangan sisa-sisa pepejal dan air sisa ke dalam sungai, penerokaan tanah yang berleluasa menjadi antara faktor utama terjejasnya kualiti hidup manusia dan alam sekitar. Sekiranya hal ini berterusan sehingga beberapa tahun lagi tanpa pengawasan dan tidak diatasi, nescaya bumi yang kita diami ini akan musnah. Teknologi hijau telah dikenal pasti sebagai salah satu cara dan penyelesaian dalam melestarikan alam sekitar. Namun, pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang boleh menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan ketidakseimbangan ekosistem. Pada Julai 2009, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan DTHK yang menekankan kepada aspek pemacuan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan lestari. DTHK mempunyai 4 tonggak utama iaitu yang pertama, tenaga, mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Yang kedua, alam sekitar, meminimumkan kesan dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga, ekonomi, menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan yang keempat, sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Teknologi hijau didapati dapat menjana tenaga dengan kos yang lebih murah. Selain selamat dan mesra pengguna, justeru menjadikan teknologi hijau berpotensi besar sebagai alternatif dalam memacu pembangunan negara. Bagi Senviro Sendirian Berhad melalui anak syarikatnya, kualiti alam berada di barisan hadapan melalui tapak pelupusan vertikal. Tadi saya sebut ini mula-mulanya mendata, tapi kita dah modernkan dengan memperkenalkan konsep vertical landfill. Ya, artinya landfill yang bertingkat, ya, dengan tujuan untuk memperluaskan hayat that landfill, to make sure that we expand the lifespan of the landfill, dan juga untuk mengoptimasikan ruang, ya, sebab kita tak naklah sentiasa nak buat landfill aja, ya, banyakkan landfill kerana ia ni memudaratkan alam sekitar. Pada tahun 2015, tapak pelupusan selamat yang ada di WMC hampir mencapai kapasiti penuh. Kualiti alam menghadapi masalah besar untuk mencari ruang yang mencukupi untuk sisa yang masuk. Maka projek tapak pelupusan vertikal dilahirkan dan pembinaannya dimulakan pada bulan Mac 2015.
Antara kelebihan dinding geogrid adalah dinding hijau berfungsi sebagai pengukuh tanah, fleksibel, cepat dan senang dibina. Ia juga struktur yang berciri dinamik direka untuk ketahanan yang menggunakan ruang yang sedia ada tanpa pembukaan tanah baru. Ia juga mempunyai jangka hayat selama 30 tahun di tapak pelupusan yang sama. Ikuti temu bual saya bersama dengan pegawai dari Senviro Sdn Bhd untuk mengetahui tentang ciri-ciri tapak pelupusan vertikal di Negeri Sembilan. Encik Rizal, apa itu tapak pelupusan selamat vertikal? Okey. Tapak pelupusan vertikal ni kalau kita tengok dari segi term dia pun vertikal. So meaning that vertikal ni dia mana pembinaannya secara ke atas ataupun dalam bentuk piramid lah. Okey. Jika kita bandingkan dengan tapak pelupusan selamat yang biasa, ianya merupakan satu kawasan yang lapang, luas. Dan apabila kawasan tersebut telah habis digunakan, so biasanya kawasan tersebut akan ditutup begitu saja. Tetapi konsep yang ada di pusat buangan terjadual kualiti alam ni, tapak pelupusan selamat vertikal kita ini dibina di atas tapak pelupusan selamat yang sedia ada. Okey. So maknanya kita di sini menggunakan semula kawasan tapak pelupusan selamat yang telah kita tutup tu untuk dibangunkan menjadi tapak pelupusan selamat vertikal ini. Berapa keluasan tapak ini dan bagaimana pula dengan kapasitinya? Okey. Keluasan tapak pelupusan vertikal ini ialah di atas kawasan seluas 45 ekar. Okey. Dan kapasiti sisa buangan yang boleh kita lupuskan di tapak ini adalah sebanyak 3 juta metrik tan. Okey. Tapak pelupusan selamat vertikal ini pembinaannya kita bahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama dan fasa kedua. Okey, untuk fasa pertama boleh memuatkan sebanyak 1.5 juta metrik tan waste dan ianya boleh beroperasi di antara tempoh 11 sehingga ke 14 tahun. Dari segi kapasiti pula, adakah sudah mencapai tahap maksimum atau bagaimana? Okey, untuk tapak selamat pelupusan selamat vertikal kita pada fasa pertama ni, pada ketika ini penggunaan tapak tersebut adalah melebihi 50%. Apa antara cabaran ataupun isu yang dihadapi dalam pengurusan tapak pelupusan selamat vertikal? Cabaran dalam menguruskan tapak pelupusan vertikal ini, yang pertamanya adalah sewaktu sesi pembinaan tapak tersebut, kerana tapak ini dibina di atas tapak pelupusan selamat sedia ada. Jadi ianya memerlukan satu structure atau foundation yang betul-betul kukuh untuk memastikan bahawa tapak ini boleh dibina secara selamat dan seterusnya apabila beroperasi kelak, ianya dapat menampung jumlah waste yang kita tetapkan untuk dilupuskan di sini. Bagaimana tapak pelupusan selamat vertikal ini dapat membantu mengurangkan impak kepada alam sekitar? Since ianya dibina di atas tapak pelupusan selamat sedia ada, maknanya kita tidak perlu meneroka tanah
baru untuk dijadikan sebagai tapak pelupusan selamat yang baru. So di situ kita dapatlah orang kata apa ni protect apa ni kita punya orang kata ni alam sekitar daripada orang kata apa ni digunakan untuk pelupusan sisa buangan industri. Selain itu, tanah yang dijadikan tapak pelupusan sisa berjadual pula tidak boleh digunakan untuk sebarang pembangunan atau projek kerana ia perlu dirawat sekurang-kurangnya selama 20 tahun selepas itu berikutan ada air larutan serapan atau licin dan gas berbahaya dengan kadar pencemaran sangat tinggi. Dari pihak Sembaru melalui Jabatan Korporat dan Komunikasi kita selalu mengadakan program-program bersama dengan masyarakat setempat, juga jabatan-jabatan kerajaan, di samping mereka pergi ke lokasi-lokasi tertentu dalam mempromosikan kata apa ni kaedah pelupusan sisa buangan industri secara selamat, di samping memberi kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita untuk memelihara kesejahteraan alam sekitar. Era pembangunan yang semakin pesat turut menyukarkan lagi proses mendapatkan tanah yang sesuai dijadikan kawasan pelupusan sisa kerana masyarakat tidak mahu ia terletak berhampiran rumah. Tanah kosong yang ada hanya di kawasan tadahan air dan hutan simpan yang tidak sesuai dijadikan tapak pelupusan. Justeru apa yang perlu dilakukan adalah mengurangkan janaan sampah dan amalan kitar semula serta menggunakan teknologi bagi merawat sisa ini. Bagaimana sisa buangan ini bila kita terima, kita rawat secara selamat melalui kaedah dan teknologi-teknologi yang ada di dalam fasilitis di pusat buangan ini sehingga sisa buangan tersebut menjadi selamat untuk kita lupuskan di tapak pelupusan akhir kita, iaitu di tapak pelupusan selamat kita lah. Tapak pelupusan vertikal yang sistematik dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar kerana penggunaan tanah secara optimum. Ikuti perkongsian dalam segmen berikutnya. Pengurusan sisa berjadual bertujuan untuk pencegahan tumpahan, kawalan pencemaran dan titik pelepasan semasa aktiviti-aktiviti berkaitan sisa buangan dilakukan. Ianya bermatlamat untuk menjaga alam sekitar dengan mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan di samping berusaha untuk meningkatkan kualiti alam sekitar melalui peningkatan kesedaran secara berterusan. Sisa yang diterima di kualiti alam Sdn Bhd dikategorikan kepada 3 kategori iaitu pepejal atau buangan enap cemar, sisa cecair dan juga sisa klinikal. Sisa yang memenuhi kriteria penerimaan tapak pelupusan langsung berdasarkan ujian prosedur ciri ketoksikan larut lesap TCLP akan terus dilupuskan di tapak pelupusan selamat tanpa rawatan termasuk sanga daripada loji rawatan haba, bahan buangan terpejal dari loji pemojalan dan bahan buangan luaran yang memenuhi kriteria penerimaan langsung tapak pelupusan. So, dan yang terakhir, fasiliti yang terdapat di sini ialah tapak pelupusan selamat di mana
kesemua waste-waste yang telah kita lupuskan menerusi loji-loji yang terdapat di dalam pusat buangan ini akhirnya akan dihantar sebagai takap pelupusan terakhir di kita punya tapak pelupusan selamat. Dengan kepakaran dan pengalaman lebih dari 20 tahun, Kualiti Alam terus menawarkan rangkaian perkhidmatan pengurusan sisa yang komprehensif mulai daripada analisis, rawatan, kitar semula, pemulihan, logistik hingga fasa akhir pembuangan sampah berjadual. Semua kemudahan di Kualiti Alam dirangka dan dikendalikan bagi memenuhi piawaian antarabangsa yang ketat. Industri pelupusan sisa terjadual ni ialah industri yang rumit. Ya, kerana bahan sisa terjadual ni dia bukan seperti bahan sisa pepejal, pasal dia ni is reactive and is always non-static. Ya, jadi itu dia orang cakap pengalaman yang sedia ada, loji-loji pemodernan yang kita ada, that's our biggest advantage. Ataupun mengapa kita, how we differentiate daripada semua orang or other competitors out there in the market. Pengurusan sisa dengan cara yang betul amat penting kerana jika ia tidak dilakukan mengikut cara yang sepatutnya seperti perawatan dan pelupusan, ia akan memberi kesan kepada alam sekitar pada masa depan seperti pencemaran air dan tanah yang akan mengganggu sumber air negara. Culture 3R yang selalu dia orang beritahu lah, 3R artinya reduce, reuse and recycle. Artinya bagaimana cara yang sistematik untuk mereka mengurangkan sisa terjadual ni. Mungkin bahan atau raw material yang dipilih. Dan kalau pun mereka terpaksa menjana bahan-bahan sisa terjadual ni, fikirkan cara mana mereka boleh kitar semula dan cara mereka untuk pakai atau reuse balik all of these things, bersesuaian dengan konsep cradle to cradle yang selalu orang sebut kan. Bagaimana kita dapat menggunakan balik semua sisa terjadual ni dengan cara yang baik dan cara sempurna lah. Itu bagi saya is the continuous process, selain daripada faham, sedar dan mematuhi pencemaran sekeliling yang sedia ada. Maka tindakan dan tanggungjawab perlu diambil serius oleh masyarakat ke arah mengurangkan penjanaan sisa setiap hari kerana kos yang dikeluarkan kerajaan untuk pengurusan sisa amat tinggi. Proses pelupusan kalau nak dibuat dengan cara teratur, selamat dan cara yang mematuhi akta alam sekitar ni memang rumit dan perlukan kos yang it takes quite a big cost kan. Tapi insyaAllah kami akan sentiasa berusaha untuk make sure atau memastikan bahawa kos ni dapat dijaga dengan ataupun dapat dikurangkan ke depan melalui proses pemodernan, automation dan sebagainya. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita tidak boleh pandang ringan kepentingan amalan kitar semula kerana ia amat penting dan impaknya sangat besar kepada kehidupan seharian dan masa depan kita. Semoga harapan kami kesedaran untuk proses kita semula, proses reuse dan sebagainya, walaupun industri ini berkembang, tapi sisa berjadual tu dapat dikawal kan. Jadi tak perlu kita lihat kita terpaksa buka landfill banyak dan sebagainya kerana pengurusan landfill ni rumit. Dan ianya memangnya semua orang tahu, awam tahu yang landfill ni something yang kita tak berapa galakkan. Jadi harapan kami atau ukuran dia kan jadi kita dapat hopefully pelupusan 200,000 tan kapasiti ni dapat dapat dijagalah ataupun dikurangkan untuk for the benefit of everyone. Sisa yang dihasilkan melebihi daripada jangkaan dan dibimbangi tidak mampu lagi menampung keperluan semasa. Terima kasih kerana bersama dengan kami dari awal sehingga penghujung rancangan. Laksanakan tanggungjawab kita untuk memastikan kelestarian alam sekitar. Solusi Lestari, selamatkan bumi.
Boleh terangkan apa yang ada di kawasan ni? Okey, pasukan kita ni ataupun pasukan Pioneer Hazmat ni ditubuhkan pada tahun 2015, Oktober 2015. Jadi kalau ikut kepada segi industri, pasukan Pioneer Hazmat ni ditubuhkan bagi mengepalai untuk apa-apa insiden batu mula. Sementara ketibaan daripada pasukan agensi kalau misalnya takut kepada kemerdekaan lah. Jadi keanggotaan kita untuk pasukan ni kita ada secara keseluruhan ada 20 orang dan dibahagikan kepada 2 shift dalam satu hari, 12 jam dan kesemua mereka adalah individu yang kompeten daripada segi untuk respon batu mula, daripada segi unit kebombaan dan sebagainya. Cuma kita ni dibezakan sedikit dengan unit operasi yang lain kerana kekuatan atau kemampuan kita ni melibatkan kepada pasukan firefighting dan juga hazmat dalam satu identiti yang sama. Itu antara perkara-perkara yang membezakan antara kami dengan yang lain lah. Berapa kekuatan anggota bomba yang ada dekat sini? Keseluruhan termasuk dengan saya ketika ini kita ada 21 orang di mana 20 orang dia di antara mereka berada dalam shift. Satu shift kita ada 5 orang setiap masa. Okey, dan mereka semua ni adalah yang terlatih daripada pasukan bomba yang asal atau bagaimana? Ya, 80% daripada pasukan kami datangnya daripada JBBM sendiri, mulai daripada industri dan selebihnya 20% tu adalah individu yang dilatih juga di bahagian unit agensi bomba. Cuma latihan mereka tu kalau ikutkan dari segi pengalaman dalam tempoh masa 5 tahun lah. Dari segi jentera dan kemudahan lain apa yang ada? Kita ada satu rapid vehicle untuk bahagian hazmat untuk 4x4.